Pengenalan teori pemusatan kanak-kanak. Rogers 1961 mempercayai bahawa setiap manusia pada asalnya adalah individu yang baik secara semula jadi dan setiap daripada manusia itu adalah mempunyai kecenderungan terhadap tindakan positif dan kreatif. Rogers dan beberapa penulis humanistik yang lain lebih menumpukan kepada pengalaman subjektif, dalaman dan bukannya peristiwa yang dapat dilihat secara luaran. Oleh itu, pemerhatian utama lebih kepada perkembangan diri termasuk beberapa konsep, iaitu kesedaran kendiri, konsep kendiri, harga diri dan kesempurnaan kendiri. Dari segi pendirian pula, Rogers 1951 mengatakan bagaimana kita berkembang dalam kehidupan adalah daripada pengalaman sedar dan tidak sedar kita, terutama perkara yang berlaku di sekeliling kita. Rogers percaya bahawa setiap individu tersebut mengalami suatu keunikan atau mempunyai kelainan dalam menjalani kehidupannya, atau istilah lain ialah dunia sendiri yang tidak akan diketahui oleh sesiapa pun. 5 peringkat proses terapi. Yang pertama adalah memperkenalkan setting bermain, memberi keselesaan dan selamat kepada klien dan berikan rasa percaya dalam hubungan. Yang kedua adalah muncul aspirasi berdasarkan perasaan negatif. Yang ketiga, menyamai sesuatu yang dipendam dengan sesuatu permainan yang menyerupai pendamannya. Yang keempat adalah tingkah laku muncul di antara perasaan antara emosi positif dan negatif. Yang terakhir, menunjukkan tingkah laku yang sebenar. Kelebihan teori pemusatan kanak-kanak. Kelebihan utama yang dapat dilihat dalam penggunaan teori pemusatan kanak-kanak dalam terapi ini ialah pendekatan yang digunakan berpusatkan kanak-kanak, iaitu kepercayaan sepenuhnya diberikan. Kepercayaan kepada kanak-kanak dalam pertumbuhan dan penyelesaian masalah mereka. Bagi limitasi teori pemusatan kanak-kanak pula, pemerhatian yang lebih fokus kepada potensi perkembangan kanak-kanak tanpa melihat limitasi persekitaran kanak-kanak berkemungkinan menjadikan terapi tidak berkesan. Ahli terapi kurang memberi perhatian terhadap tingkah laku dan kesan, sedangkan teknik pemerhatian tingkah laku ini telah terbukti berkesan. Terapi ini cenderung untuk menolak daripada melihat fungsi tingkah laku dalam konteks keluarga, sekolah dan kejiranan. Ruang dan permainan bersama klien. Yang pertama, bilik bermain ini adalah ruang di mana kanak-kanak bebas mengekspresikan perasaan dan keinginan mereka tanpa dikelilingi oleh peraturan orang dewasa. Yang kedua, ruang yang luas dan selesa. Yang ketiga, bilik terapi juga memerlukan cerminan gelap yang boleh dilihat melalui bilik pemerhati bagi membantu pemerhatian atau rakaman sesi yang dirakam. Yang keempat, permainan yang terpilih sahaja yang diperlukan dalam bilik terapi. Sebagai contoh, domino, boneka, papan bermain dan barang melukis. Yang kelima adalah kecekapan ahli terapi dalam menggunakan setiap permainan yang disediakan dalam menarik minat klien untuk tenang berada di dalam bilik sesi. Secara kesimpulannya, terapi pemusatan kanak-kanak ini melibatkan pemantapan diri dan perkembangan potensi diri kanak-kanak. Dalam hal ini, intervensi bagi pemusatan kanak-kanak ini melibatkan pemerhatian emosi dalam kehidupan dunia kanak-kanak, dan ahli terapi pemusatan kanak-kanak ini mementingkan prinsip yang diajar untuk diamalkan dan mental yang sihat. Berikut merupakan teori tingkah laku dan teori tingkah laku kognitif. Albert Ellis dan Albert Bandura menubuhkan asas bagi terapi tingkah laku kognitif dan terapi tingkah laku emotif rasional untuk kanak-kanak. B.F. Skinner merupakan pelopor dalam teori tingkah laku bagi konsep pelaziman operan, manakala Ivan Pavlov memperkenalkan satu pendekatan yang dikenali sebagai pelaziman klasik. Berikut merupakan konsep utama teori. Yang pertama, pelaziman klasik. Rasangan tak terlazim bersama dengan rasangan terlazim bersamaan gerak balas terlazim. Sebagai contoh, apabila guru memberi pujian kepada murid, maka berlakulah rasangan. Setiap kali murid membuat hasil kerja yang baik, maka berlakulah gerak balas. Yang kedua adalah pelaziman operan. Tingkah laku berlaku secara spontan
atau boleh dijangka. Sebagai contoh, bayi menangis apabila hendak ibu bapanya datang kepadanya. Seterusnya, yang ketiga adalah teori kognitif sosial. Fokus kepada tingkah laku tidak nyata seperti pemikiran, perasaan, imajinasi dan ingatan. Sebagai contoh, kanak-kanak meniru perbuatan ibu bapanya melalui pemerhatian. Keempat adalah personality, di mana tingkah laku berkait rapat dengan persekitaran. Sebagai contoh, kanak-kanak menjadi agresif kerana bapanya seorang pemarah. Seterusnya adalah pembelajaran dikaitkan dengan personality. Yang pertama adalah peneguhan, di mana terdapat peneguhan positif, iaitu sebagai contoh, kanak-kanak diberi hadiah atas keputusan cemerlang. Yang kedua adalah penghapus. Sebagai contoh, jika kanak-kanak tersebut mendapat keputusan cemerlang, maka kanak-kanak tersebut tidak diminta untuk membasuh pinggan. Seterusnya, ketiga adalah membuat kesimpulan. Sebagai contoh, kanak-kanak melihat perbuatan memukul adalah perbuatan yang salah. Yang keempat adalah perbezaan. Sebagai contoh, kanak-kanak melihat tingkah laku berbeza yang ditunjukkan oleh ibu bapanya. Dan yang kelima adalah pembentukan. Sebagai contoh, personaliti kanak-kanak dibentuk melalui pemerhatian. Sebagai contoh, ayahnya seorang pemarah, maka kanak-kanak menjadi seorang pemarah. Dan yang terakhir, yang keenam adalah pembelajaran melalui pemerhatian. Sebagai contoh, kanak-kanak melihat cara ibu bapa makan. Disebabkan kanak-kanak tidak boleh menyatakan matlamat secara jelas dengan lisan, matlamat mereka boleh dijelaskan melalui tingkah laku. Langkah-langkah. Yang pertama, mendefinisikan masalah dengan jelas. Yang kedua, melihat sejarah pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Yang ketiga, kukuhkan matlamat yang spesifik dari segi jangka masa panjang dan jangka masa pendek. Dan juga tentukan kaedah yang sesuai untuk perubahan. Yang kelima, proses dan teknik-teknik dalam kaunseling kanak-kanak. Yang pertama, systematic desensitization. Yang kedua, imaginal flooding. Yang ketiga, cognitive behavioral. Yang keempat, in vivo. Yang kelima, modeling. Aplikasi teori dalam kaunseling kanak-kanak. Mengubah suai, menyingkir dan memberi peneguhan terhadap tingkah laku yang tak wajar menjadi lebih wajar. Penggunaan teori REBT kanak-kanak versus dewasa. Sebagaimana yang kita tahu, penggunaan teori REBT berbeza bagi kanak-kanak. Beberapa contoh perbezaan adalah seperti berikut. Yang pertama, kanak-kanak tidak cukup matang secara kognitif untuk terlibat dalam disputation, manakala orang dewasa telah pun mencapai perkembangan kognitif, maka lebih mudah untuk kaunselor memberikan insight melalui disputation. Yang kedua, kanak-kanak biasanya dirujuk kerana mereka mengganggu dan bukan kerana mereka terganggu, manakala orang dewasa lebih prihatin terhadap pembentukan identiti mereka apabila datang untuk terapi. Yang ketiga, ibu bapa kanak-kanak terlibat dalam proses terapi, manakala untuk orang dewasa, ibu bapa atau ahli keluarga lain tidak terlibat, melainkan jika diperlukan. Terdapat 3 strategi dalam teori ini. Yang pertama, do not be all business, di mana sekiranya jangkaan awal kaunselor terlalu tinggi, kanak-kanak mungkin tidak akan bercakap semasa sesi. Seterusnya, luangkan masa bersama kanak-kanak untuk berkenalan melalui aktiviti. Strategi yang kedua, sentiasa bersikap jujur dengan kanak-kanak. Kanak-kanak lebih berhati-hati daripada orang dewasa. Hal ini disebabkan mereka lebih
terdedah dan sangat peka terhadap penipuan. Dan yang ketiga adalah berhati-hati dalam memberi soalan, di mana kanak-kanak tidak mudah mempercayai mereka yang berusaha memberi soalan. Bagi memastikan proses terapi berjalan dengan lancar, terdapat beberapa pakatan terapeutik yang wajar dilakukan oleh kaunselor sewaktu memulakan serta sepanjang pengamalan teori REBT. Yang pertama, berempati terhadap masalah kanak-kanak. Yang kedua, be non-judgmental. Yang ketiga, beri laluan kepada penentangan dan teruskan dengan pembinaan kepercayaan. Yang keempat, banyak bersabar. Yang kelima, menunjukkan minat yang tulen terhadap mereka. Yang keenam, jangan bersikap sebagai guru atau ibu bapa kepada mereka. Yang ketujuh, dengar perkongsian masalah mereka sambil membuat banyak refleksi perasaan. Yang ke-8, jangan libatkan diri secara terlebih emosi. Dan yang ke-9, jangan memberi hadiah. Psikoterapi individu terhadap kanak-kanak. Yang pertama, kanak-kanak tidak selalu mengingati apa yang telah berlaku selama seminggu. Jadi, sesi boleh dimulakan dengan berjumpa ibu bapa dan anak untuk membincangkan perkembangan minggu sebelumnya. Yang kedua, kanak-kanak dan kaunselor bersama-sama dalam merancang agenda sesi. Yang ketiga, kaunselor meninjau tugas kerja rumah dari minggu lalu, menetapkan matlamat sesi, membincangkan aktiviti yang akan digunakan untuk mencapai tujuan sesi dan membincangkan akibat mengubah tingkah laku dan emosi yang terganggu. Yang keempat, klien dibantu untuk menghasilkan alternatif skrip emosi yang merangkumi cara baru untuk merasa dan bertindak. Yang kelima, kaunselor akan mengajar B dan C dan meneroka kepercayaan yang menyebabkan emosi terganggu. Yang keenam, kaunselor mencabar kepercayaan tidak rasional klien dan meneroka kepercayaan alternatif yang rasional. Dan yang terakhir, kaunselor perlu memastikan klien bersetuju untuk membuat kerja rumah minggu yang akan datang dan mengkaji semula tugasan kerja rumah bersama ibu bapa.